Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa ilayka yurja'ul amru kulluh. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Lakal hamdu bil imani wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu ala kulli hal. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh dhalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini, marilah kita bersama-sama minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kesilapan, kesalahan kita, supaya kita dapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab maghfirah Tuhan itu yang kita hasil daripada permintaan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi sebabkan nak mengajakkan kita kepada jalan siratal mustaqim. Perjumpaan sekali ini adalah perjumpaan khusus yang sebagai kita nak menamakan perjumpaan beri keterangan terhadap kesamaran. Perjumpaan hendak beri keterangan terhadap kesamaran semasa. Yang kita pasti orang Islam kita ni kena dak bersihkan iman kita, akal fikiran kita, hati kita, pahaman kita daripada kesamaran-kesamaran yang dibawa datangkan oleh mereka-mereka yang hendak mentarikkan kita daripada jalan yang benar kepada jalan yang tidak benar. Telah maklum di sisi orang Islam, kata kita ni ada rukun iman. Tak dinamakan seorang tu seorang yang beriman, melainkan dia itu kena beriman kepada rukun 6. Rukun iman yang 6. Yang pertama sekali iaitu kita hendak beriman, kena beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kita nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di atas mazhab salaf ni macam mana? Yang pertama sekali, wajib kita beriman kata Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ada tu maknanya ada hakikah. Ada hakikat yang kita boleh lihatkan dia apabila dia khandak, yang boleh kita dengarkan cakapan dia apabila dia khandak, yang boleh kita itu cakap dengan dia apabila dia khandak. Makna ada Allah Subhanahu wa taala ada sungguh, bukan ada dalam khayalan, bukan ada dalam kira-kiraan. Dinamakan ada maujudun haqiqiyatun,
Ada sungguh. Bukan ada dalam kira-kira. Setelah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ada, dengan cara dia, dalam arti kata tidak ada permulaan dan tidak ada persudahan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah berhajat kepada mana-mana makhluk untuk nak membantukan dia ataupun nak mensempurnakan dia. Tidak. Kerana Allah Ta'ala tak ada berhajat kepada pembantu, tidak berhajat kepada orang yang nak sempurnakan dia, ataupun makhluk mana-mana pun nak mensempurnakan dia, kerana dia adalah sempurna pada asal. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala ada, maka dia mengadakan makhluk. Setelah daripada Tuhan mengadakan makhluk, maka seolah kata adanya perkara yang ada ni, orang panggil kata ada dua jenis sahaja. Ada khaliq, ada makhluk. Ada yang menjadi, ada yang kena menjadi. Tak ada perkara yang nak ada lebih pada tu. Maka dalam perkara yang menjadi, yang kena menjadi tadi itu, ada berbagai-bagai pula hak tu hal lain lah. Tapi kalau kita nak kecek dengan cara jenis, mana kata adanya Allah, mana adanya khaliq, adanya makhluk. Logik akal fikiran hak fitrah asli tak campur dengan falsafah ataupun ilmu kalam. Dia faham kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita menamakan dia Al-Khaliqu, kerana kita turut Tuhan menamakan diri dia dengan Khaliq, diri Tuhan tu Tuhan menama dengan Al-Khaliq. Maka kita sebagai Al-Makhluk, perkara yang kena jadi, ia ada perbezaan di antara Tuhan dengan makhluk. Ini adalah perkara yang manusia yang beriman reti dengan akal, tak ada kena begitu falsafah ataupun ilmu kalam. Reti kata di antara Allah Ta'ala dan makhluk tu ada perbezaan. Perbezaan zat, suku-suku. Allah Ta'ala ada zat hakiki, makhluk ada zat hakiki, tapi zat sama zat ni perbezaan yang tak boleh kita nak banding. Ada perceraian, ada garisan di antara zatullah wa zatul makhluk. Zatul khaliq di antara zat bagi khaliq dan zat bagi makhluk. Ada perantara ada perbezaan, ada garisan. Tak campur aduk gimari seperti mazhab Al-Jahmiyah, yang mereka itu i'tiqad dalam akal fikiran kata Tuhan ni ada di dalam kira-kira. Juga perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala ada perbezaan jauh di antara perbuatan Tuhan dengan perbuatan makhluk. Dan ada juga perbezaan sifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluk. Ini orang Islam walaupun tak ada ilmu pengetahuan setara mana pun ya faham. Ya reti. Kata Khaliq itu suku, makhluk itu suku. Sukunya zat Tuhan daripada makhluk, sukunya sifat Tuhan daripada makhluk, sukunya perbuatan daripada makhluk. Tetapi yang sama dalam arti kata Tuhan nak royak kita beriman dengan dia bawa datangkan lafaz-lafaz, perkataan-perkataan yang manusia itu boleh faham. Supaya nak manusia tu boleh beriman dengan perkara yang gaib. Gapo perkara yang gaib? Yakni zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala, perkara yang ghaibiyah. Allah Ta'ala royak dengan lafaz yang manusia itu boleh faham, boleh reti, supaya manusia itu boleh beriman. Maka fahamnya manusia yang beriman dengan cara fitrah asal dia, kata panggil dia walaupun sama, hakikat tak serupa sama sekali. Ini tak ada khilaf di kalangan umat Islam. Yang besar mari, yang beranak mari, yang faham mari agama kita dengan cara keaslian fitrah asal, tak campur dengan falsafah ataupun ilmu kalam, ya faham gitu. Tiba-tiba datangnya kumpulan Jahmiyun
yang ada pada ini zaman yang nak mengangkatkan akan itu lambang dia, nak akaknya syiar dia, dia kata tak boleh. Apa yang Allah Subhanahu wa taala royak dalam Quran tentang zat dia, sifat dia, perbuatan dia, tak boleh kita nak percaya sebagaimana Tuhan royak. Kenapa? Kerana kalau kita percaya sebagaimana Tuhan royak, membawa kata kita menyamai Allah Ta'ala dengan makhluk. Sebab apa ia pelihara lagu ni? Sebab ia pelihara kata Tuhan tak sama dengan makhluk. Bagaimanakah kita nak royak, nak berimej sebagaimana Tuhan royak hadia, sedangkan perkara tu berlaku juga, ada juga di makhluk. Ini adalah kesilapan yang besar sekali kerana mereka ini menjadikan asal bagi pahamnya iaitu makhluk. Apabila ia jadikan pahamnya asal, nak faham masalah tu ia tak makhluk sebagai timengnya, maka bak Tuhan ia ambil qiyas di atas makhluk. Ya ambil makhluk ni tak sebagai asal, sebagai maqis alaih, tepat wa ukur, maka dia ambil makhluk tadi, ia ambil khalik tadi, ukur di atas timangnya tadi. Apabila ia ambil makhluk tadi, ukur di atas timangnya, ambil khalik ni ukur di atas timang makhluk, sebab tu tubik kaedah kata az-zahir laisa bimurad. Zahir hak Tuhan royak daripada hadiah dalam Quran, ataupun Nabi royak hatu hadiah dalam hadis yang sabit pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata itu bukan maksud hak Tuhan nak royak. Tak mungkin, tak boleh sama sekali kita nak pergi percaya, nak pergi berimej sebagaimana Tuhan royak, kerana perkara Tuhan royak tu mustahil nak berlaku. Itu pendapat dia kata mustahil nak berlaku. Kenapa boleh kata mustahil? Kerana dia kata perkara tu ada di makhluk. Apabila ada perkara tu di makhluk, bagaimana kita nak percaya sebagaimana Tuhan royak, sedangkan Tuhan tu laisa kamitslihi syai'. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan tak menyerupai mana-mana. Ini tepat hak silap kacing al-Jahmiyun dan mereka yang ikut bayangan mereka. Silap kacing sini. Silap kacing di mana? Di qadar tepat panggil hak Tuhan menyipatkan dirinya sendiri. Yang kita berimej dengan Tuhan daripada ayat Quran ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sabit itu, dia yang menyipatkan Allah Ta'ala dengan itu perkataan Allah yang menyipat. Bukan kita yang menyipat, Allah yang menyipat. Juga Nabi SAW menyipatkan Allah Ta'ala. Maka itulah maksud yang Allah Ta'ala itu kerana daripada apa yang dia sifatkan diri dia. Kerana kaedah di sisi ahli Islam yang fitrah asal, dia kata tiap-tiap perkara yang mustahil di atas Allah, Allah Ta'ala sepak tubik pada diri dia. Perkara yang mustahil di atas Allah, Tuhan sepak pada diri dia. Tak payah Tuhan nak mensifatkan diri dia. Tetapi marinya Jahmiyah, dia kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan qiyamuhu binafsihi. Sifat ni kita pakat mengaji belaka. Kata Allah Ta'ala itu tidak berkehendak. Mana Allah Ta'ala tak kehendak kepada yang menjadi. Allah Ta'ala tak kehendak kepada mana-mana. Tak kehendak di sini ni bukan makna kata tak kehendak sampai ke perbuatan dia, sifat dia, nama dia. Tak. Itu bukan makna berkehendak. Apabila Tuhan tu ada, qiyamuhu binafsihi, makna Tuhan tu berdiri dengan sendiri, makna tak berhajat kepada mana-mana. Jadi siapa kata boleh nak ada nama, ada sifat, ada perbuatan, itu Tuhan kehendak lagu tu. Tak mungkin sama sekali. Kerana Jahmiyah ni yang ambil perkataan-perkataan lagu ni untuk nak menyucikan Allah Subhanahu wa taala apa yang Tuhan tak mau nak menyucikan. Ini perkara yang kita kena ambil tahu. Apabila Allah Ta'ala nak buat satu perkara dengan makhluk, Tuhan boleh tak nak buat satu perkara dengan makhluk? Tuhan nak kecek dengan hamba dia. Tuhan nak turun kepada langit dunia. Tuhan nak istiwa di atas arash. Tuhan nak datang pada hari kiamat esok. Tuhan nak redha terhadap makhluk dia.
nak merka terhadap makhluk dia, boleh kata boleh? Boleh. Mereka ini kata tak boleh. Kenapa? Yang pertama dia kata perkara tadi semua ada di makhluk. Tak boleh kita nak kata hak Tuhan royak tu bukan maksud. Wajib kita kena paling daripada apa hak Tuhan royak gini tapi Tuhan nak royak, Tuhan nak satu lagi. Ini ni perkara yang kata di atas ilmu Allah dengan perkara yang dia tak ada ilmu daripada Allah. Kata di atas ilmu Tuhan tapi tak ada ilmu daripada Tuhan. Bagaimana kita nak percaya? Ini perkara yang kita sebagai orang beriman kena terhenti-henti. Jadi Tuhan ni dia ada zat dia, ada perbuatan dia, ada sifat dia, ada nama dia. Itu makna kata ahad juga. Itu makna kata satu asa juga. Tapi Jahmiyah dia kata tak boleh. Ahad ni mana kena satu sungguh. Sebab ia guna dalil tarkib. Apa makna dalil tarkib? Dalil yang bersusung. Zat tu bersusung daripada sifat, sifat bersusung daripada nama, nama bersusung daripada perbuatan, maka bersusung dia kata. Apabila bersusung, ini menafikan kata Allah Ta'ala itu ahad dia kata. Ini faham dia. Adapun kita kata Allahu ahad, zat Tuhan, nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, ahad belaka. Kita kecek lagu tu bahasa manusia. Mari porang, mari sorang. Nampak tu tak? Tetapi dia Al-Jahmiyun ni dia pergi pakar dalil tarkib. Hingga Imam Abi Hasan Asy'ari pun tak pakar dalil tu. Dia kritik pula akan dalil tu. Tetapi mereka ini yang dakwa mutamasyair ni makna kata mereka yang dakwa kata dia Al-Asy'ari ni sebenarnya Jahmi ni. Ya ayat lagu mana? Ya ayat kata tak boleh Allah Ta'ala royak kata Tuhan istiwa apa tak boleh percaya sebagaimana Tuhan royak. Dia kata ayat tu wajib kita beriman, tapi makna hak Tuhan royak tak boleh kita percaya. Mustahil di atas Tuhan. Mustahil di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala tak nafi pada diri dia? Dengan logik akal kita orang awam sekali mana pun, apa Tuhan tak tolak daripada diri dia? Ni masalah. Apabila awam itu tanya dengan itu soalan ataupun ahli orang mazhab salah tanya dengan itu soalan, dia kata ayat ni mutasyabihat. Apa mana ayat mutasyabihat? Mana ayat yang tak menunjukkan oleh akal fikiran. Bahkan Tuhan khabar tentang perbuatan dia daripada ilmu Tuhan. Dia kata mutasyabih. Apa yang ditunjukkan oleh akal, dia kata bukan mutasyabih. Lagu mana saya nak uwi faham di sini? Mutasyabih ni dia kata lafa jaa, lafa istawa, lafa majid datang, lafa redha, lafa lagi merka dan sebagainya daripada lafa-lafa syarak tadi hak Tuhan guna oleh Quran, Nabi guna dalam hadis. Dia kata lafa ni, hadis ni, ayat ni panggil mutasyabih. Apa panggil mutasyabih? Kerana sifat ni semabur dengan sifat makhluk. Semabur tak? Makna kata sama-sama ada. Khalik pun ada, makhluk pun ada. Maka tak jadi ahad, dia kata. Maka kena buai tubik daripada sifat hak kata Tuhan tu bukan ahad. Kata nak kata lagu mana? Nak kata zahir bukan murad. Zahir tu menunjuk di atas mustahil, menunjuk di atas sesat dalal dan menunjuk di atas kufur. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Maka kita nak jawab kata sifat yang mereka mutamasyair ni ya dakwa kata ada pada sifat Allah Ta'ala seumpama sifat basar, sifat as-sam', sifat kalam, sifat iradah, sifat kudrah dan sebagainya. Ada tak di makhluk? Manusia ada dengar tak? Ada melihat tak? Ada kuasa tak? Ada kandak tak? Ada bercakap tak? Ada. Pak kenapa tak royak kata itu adalah mutasyabih juga? Kerana apa? Kerana dia kata hak tu bukan berjiring, bukan berjising. Lepas tu apa tak kata so lagi, adakah perkara ni bukan arad? Sifat pendengar, sifat pelihat, bukan telinga, bukan mata, sifat dia.
nisbah bagi kita, pendengar kita, pelihat kita arad. Maka ittirab, terpaksa kena jawab kata, hak tu tak lazim apabila ada pendengar di Tuhan nak jadi arad, tak lazim pula. Maka muskilah mereka ini bukan muskilah dengan mana-mana pihak. Muskilahnya di antara dia dengan ayat Tuhan. Apa yang ditunjukkan oleh akal fikiran dia, maka sifat tu dia kata muhkamat. Apa yang tak tunjuk oleh akal dia, maka dia kata sifat tu mutasyabihat. Bukan dok mana kata sifat tu perbuatan tu ada di makhluk kata, ada di khalik kata. Tak, bukan dok situ. Kita kena faham orang mazhab salah ni. Kita kena faham jadi jelas. Dengan sebab mereka nak ayat kata apabila Tuhan ni qiyamuhu ta'ala binafsihi, mana Tuhan tak ada berkehendak. Mana Tuhan tidak berkehendak kepada yang menjadi. Tidak berkehendak kepada zat mana-mana yang nak menyempurnakan dia. Dalam arti lagu mana? Tuhan tak ada berhajat kepada tempat. Tuhan tidak berhajat kepada yang mengada yang menjadi. Jadi Tuhan tak ada berhajat pada tempat ni apa maksud? Mana Tuhan itu tak ada berhajat kepada tempat di situ. Mana Tuhan tak ada istiwa kali pada di atas arasy. Sebab arasy ni di sisi dia mana tempat. Ni kita kena faham cara mereka yang mereka itu nak putar belik. Sebenarnya mazhab salah ni tak ada seorang pun di kalangan ulama kita yang kami akan cabar mereka ini. Cuba bawa datang mari sore kata Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arasy, Tuhan tu tupai arasy dan berhajat pada arasy sebagaimana kita berhajat kepada tempat. Sebagai manusia tu berhajat pada kursi, berhajat pada kereta tempat duduk, berhajat pada mutu tempat duduk. Cuba hari boleh sore. Had wahid faqat. Walam yujad. Tak akan didapati siapa kemat pun tak ada. Ni kita nak faham kata perkara lagu ni kita kena jelas. Dalam arti kata lagu mana? Allah Ta'ala qiyamuhu ta'ala binafsi. Ya memang tak ada apa sini. Tetapi Tuhan tadi itu ada perbuatan dia, ada sifat dia, ada nama dia. Di mana? Di zat dia. Ini tak lazim, tak pasti yang dilazimkan oleh apa nama Al-Jahmiyah dan mereka yang termakan dengan itu fikiran kata Tuhan itu bersusun. Tak. Bahkan dalil tarkib sendiri itu ditolakkan oleh ulama dalam mazhab mereka itu sendiri. Nampak tu tak? Mereka ada dalil hudus, dalil tarkib, dalil ikhtisas. Sebab itulah mereka tak boleh nak berimej sebagaimana Tuhan raya. Nak rakyat kata Tuhan bersifat dengan muka tak boleh. Kerana apa? Kerana meraihkan dalil tarkib. Dalil mana? Dalil tarkib. Tak boleh nak berimej kata Tuhan istiwa di atas arasy. Kerana apa? Kerana meraih dalil ikhtisas. Dalil menentu. Tu. Tak boleh nak rakyat kata Allah Subhanahu wa taala cakap dengan kehendak dia. Sebab apa? Kerana nak meraihkan dalil hudus. Sebab tu ya tubik kaedah kata ma la yakhlu min hadisin fahuwa hadisun. Barang yang tak sunyi daripada baru maka barulah benda tu. Maka ia tafsirkan kata kalimah baru tu mana makhluk. Mana makhluk tadi itu tupai di zat Tuhan. Apabila makhluk tu tupai di zat Tuhan maka Tuhan tu jadi tepat bagi makhluk, tak sah jadi Tuhan. Ini orang panggil dalil dia ni hak hari ni. Dalil Al-Jahmiyah tidak syak hak ni. Dalil hudus orang panggil. Sebab itulah di sisi mazhab salaf kalimah hadas ataupun hudus tadi itu tak pasti kata jadi baru. Dalam arti kata bukan makhluk, bahkan Allah Subhanahu wa taala yang nak buat gapo mengikut kehendak dia. Sebab tu dinamakan kata Tuhan ni yaf'alullahu ma yasha. Apa yang Allah Taala nak buat hak Tuhan kehendak. Mereka menamakan yasha tadi itu dengan hudus, dengan baru. Sebab itulah Tuhan tak boleh nak buat tu pun tak boleh, nak buat ni pun tak boleh. Hak Tuhan royak dalam Quran semua ia ada dua cara je, cara yang nak takwil. Yang pertama ia kata ayat tu ayat mutasyabihat. Satu.
Yang kedua, ayat ni ataupun hadis ni ataupun kalimah tu majaz. Dua jalan ni untuk nak mengurangkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah nanti masalah kita nak kecek setuh sikit masalah majaz ni, pia hak bawa datang mari. Kalimah majaz ni, siapa hak bawa datang mari? Kok mana boleh ulama salafus salih kita tak pakai masalah majaz dalam masalah bab sifat Tuhan, nama Tuhan, perbuatan Tuhan? Kok mana? Kita tak ada ingkar majaz dengan cara mutlak, tetapi dalam bab sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, kita tak kata tak Tuhan buat ni sebenarnya Tuhan tak ada buat. Sifat ni sebenarnya Tuhan tak ada bersifat dengan dia. Tuhan royak ni majaz ya. Hakikat duk di mana? Duk di makhluk. Sebab tu saya royak kata, ulama kita royak kata, mereka ini menjadikan makhluk sebagai tempat ukur, tempat asas, al-aslu, tempat nak gantung, iaitu makhluk. Maka ia ambil khalik ni tabi'. Jadi forok. Tiap-tiap perkara yang sifat Tuhan buat mari, Tuhan royak mari, khabar mari dalam Quran, nyagi ada serupa dengan makhluk, maka ia pergi balik kata ayat ni mutasyabihat, ayat ni majaz. Akhir sekali Tuhan istiwa di atas arasy, tak, pada hakikat tak. Akhir sekali Tuhan cakap dengan Nabi Musa, tak. Hakikat tu. Akhir sekali Tuhan datang dah hari akhirat, tak. Akhir sekali Tuhan turun pada langit dunia, tak. Tu tak laka. Kerana apa? Kerana nak puja dan pujuk dalil tiga sana. Sebab tu apabila kita dengar mereka Al-Jahmiyyu dan mereka-mereka umpama ni ya ayat tak dalil-dalil, jangan faham tak dalil Quran deh. Tak. Dalil dia, dalil tadi, dalil hudus, dalil tarkib, dalil ikhtisas. Tu dalil mereka. Ya tak serupa dengan kita. Kita apabila sebut dalil, pergi kepada Quran hadis, pergi pada ijma' para salafus salih. Mereka tak. Hak ni kita royak dengan cara jelas kerana kitab mereka sendiri menunjuk. Cuba buka kitab-kitab umpama mereka umpama tu. Allahu Akbar. Wari Quran ni untuk apa? I'tidad saja, untuk nak buat kejak saja. Dia bukan jadi asas. Kita ahli sunnah, kita mazhab salah menjadikan Al-Quran was sunnah sebagai asas. Asas hak kita, hak dia untuk nak kejak saja. Bahasa orang tua panggil baji saja, bukan hulu. Nak kejak mata cok boh baji masuk, boh papai panjang ni kejak. Nampak itu dah? Tepat hak kita nak pergi tu di hulu ke di baji ni? Di hulu kita nak pergi. Tapi tak. Hak ni buka tengoklah kitab-kitab mereka. Sebab itulah mereka kata dalil Al-Quran, dalil hadis tak menunjuk di atas jazam dan qati'. Tak boleh kita nak memutuskan. Dalil hak putus, mana? Akal fikir. Tapi apabila kita pergi suluh di dalam mazhab mereka, akal siapa kita nak pakai? Kerana akal ni mutafawitah. Akal ni berlain ni. Kita nak pakai akal siapa? Sebab itulah mereka yang sapa sungguh pangkat seumpama Imam Haramain dan sebagainya, dia kata, ya ashabana la tashtaghilu bil kalam fa inni laula apa nama, ya ashabana la tashtaghilu bil kalam. Hei puak-puak kita, jangan duk bergaduh, jangan duk buat mudah-mudah, jangan duk buat bergaduh ambil penting sangat, duk mengaji dalil-dalil dengan ilmil kalam. Walau araftu, kalulah aku ni tahu, kata ilmu kalam ni nak bawakan kepada aku jadi gini, ma tasyaghaltu bihi, nescaya aku tak sama sekali nak main dengan dia. Tu orang yang duduk dalam midai ahli kalam iktiraf pada akhir hidup dia. Ni tokoh-tokoh Imam Ibn Hajar apa sebut dalam Fathul Bari, dalam kitab-kitab mereka pun banyak lagi kitab-kitab terjemah dan sebagainya. Nak rakyat kata gapo? Nak rakyat kata mereka nak gi balik mana? Gi balik kata Tuhan ni ada dalam kira-kira. Hak Tuhan rakyat wajib berimeh dengan lafaz saja. Hak Tuhan nak khitab gapo Tuhan nak? Tak. Seperti mana tahu tak?
Seperti dia kata, "Hei, demo. Gi pasar dengan kita, kedai dengan kita." Jawab orang hak kena tak, orang hak khitab gi tu, orang hak tuju perkataan gi tu ada dua kumpulan. Kumpulan mula-mula jawab kan tahu tak? Kita tak segi. Kita tak se. Tu dia. Nampak tu tak? Kita tak se. Betul-betul gitu, tolak betul-betul gitu. Kumpulan yang kedua, jawab kata mana? Bukan tak segi, tapi hari ni ada kerja. Natijah tu baiklah mana? Tak pergi belakang. Tu ya. Kalau kita reti situ, okey. Dia kata kami beriman dengan ayat, beriman dengan hadis. Okey, tak ada masalah. Tapi apa hak Tuhan nak raya? Apa hak Tuhan suruh beriman? Beriman sungguh tak? Tak. Sebab tu Tubik kata, duk usaha juga. Al-zahid laisa bimurad. Al-zahid laisa bimurad. Dia cari mari sore tokoh ulama salah kecek dengan ini perkataan terhadap sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, nama Tuhan, zat Tuhan. Dia cari mai. Dia sore ada. Siapa hak kecek lagu tu? Boleh jumpa juga salah Jahmiyah. Dah. Nampak tu tak? Salah Jahmiyah, salah Mu'tazilah dak. Salafus salih tak kecek lah tu. Ini tepat yang kita sebagai orang ngaji, orang awam tepat kena tahu. Tak boleh tak buat tahu, tak tahu tak boleh masalah ni. Tu tak? Ni perkara-perkara yang kita kena ambil tahu. Lagi tu masalah tu. Ni muqaddimah ya tu muqaddimah supaya nak uwi kita itu faham. Sebab itulah Abu Yusuf dia katakan, Abu Yusuf sahibain bagi Imam Abi Hanifah. Dia kata al-jahlu bil kalam ilmun wala ilmu bil kalami jahlun. Dia kata orang reti dengan ilmu kalam itulah orang jahil. Dia kata orang hak tak reti dengan ilmu kalam hak tu hak orang alim. Dia kata sebagaimana Zahabi pun sebut dalam Siyar dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh. Ya lagu tu. Mereka ini ni cerak ahlul kalam yang berjalan belakang daripada Jahmiyah. Bayangnya Jahmiyah. 100%. Bahak ni dok punuh Quran kita. Dok punuh hadis Nabi kita. Punuh sepakat akidah kita. Punuh. Sia? Dok turun kubur dalam arti kalau lagu ni pas nak selamat lah mana. Orang yang dok main cara lagu ni. Imam Ghazali, tobat. Imam Haramain, tobat. Al-Amidi, kazalik. Ar-Razi, kazalik. Sebab apa? Sebab Abi Hasan Asy'ari tobat. Ni ada doktor sore yang main nak kritik kata, Abu Hasan tak ada tobat kali daripada jalan ni ahli kalam. Nanti kita tengok. Kita bahas pak dia. Nampak tu tak? Nanti kita bahas pak dia. Sungguh kedak sebagaimana dakwah. Di atas lasai. Tak ada nak kecek biasa nak putarkan gitu dak. Nak ambil alasan mari tengok. Bukan muqallid nah. Kita nak baca dengan ilmiah daripada apa hak ulama bawa datang keterangan mari. Bukan sekadar baca hak rawiji sute tu pakai duk menyas ya, duk menari hak tu ya bukan dia. Nampak tu tak? Wa adhunnu wa a'taqidu. Biar boleh kecek lah tu. Aku suka, aku nampak, aku gitu, aku gini. Bukan kali ilmi lah tu. Saya tengok masa duk mengaji luar negara lagi kitab tu. Nampak? Tok guru kita kata, rugi dakwah ni tulis di atas kertas ni. Rugi dakwah, dia kata. Harga kertas tu lebih mahal daripada isi nak tulis. Rugi dakwah, rugi kertas, dia kata. Ya Allah. Itu tak? Itu dia. Maka itu sebagai muqaddimah. Yang kita sebagai orang Islam kena tahu. Kata Allah Ta'ala itu mawjudun haqiqiyah. Ada sungguh. Bukan ada dalam kira-kira. Dan dia itu tercerai daripada makhluk. Ya suku, kita suku. Maka hak tinggi, maka hak molek sekali Tuhan menyipatkan diri dia kata dia ada di atas segala makhluk. Ada di atas segala makhluk. Mana hak setinggi-tinggi makhluk iaitu arasy. Ada di atas tu. Tak ada sakut pauk kata ya tupai arah. Bahkan arah itulah ya Allah Ta'ala menanggungkan. Bukan tu arah tu tanggung Tuhan. Tak. Hak tu akidah kita.
Apa boleh ke? Ia kata, boleh ke duduk di atas, ada di atas satu perkara, muka tu tak tanggung? Klik kepada masalah kata, apa boleh ke Tuhan jadikan benda yang tak ada, ada boleh? Boleh tak? Benda yang tak ada, kama dia Tuhan awi ada, dengan tak tupai behar apa-apa. Tuhan kuasa ke tak kuasa? Kuasa. Pas ni benda ada. Tapi Tuhan tertinggi di atas aras, Tuhan tak ada tupai arah. Makna kata Tuhan tak ada berhajat pada aras. Sebagai tempat yang Allah Ta'ala itu kena ada tupai situ. Boleh kata boleh? Boleh. Sebab tu dia bubuh apa lazim. Wa yalzamu alal makan al-harakatu wal hudusu wal taghayyuru, dan bagai-bagai dia kata lazim di atas Allah Ta'ala tu istiwa di atas arah mana Tuhan tu bergerak, Tuhan tu gitu, Tuhan ni gini. Lazim apa? Ambil dana lazim. Lazim ni lazim bagi makhluk, bukan lazim bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna kita faham. Kalau gitu, dia nak menerangkan kepada umat manusia kata, manhaj hak dia dok jalan ni, apa Jahmiyah dok jalan ini, betul juga dengan Qur'an. Sedangkan Qur'an tak kena mengena dengan mazhab ni ataupun jalan ni, tak kena mengena. La min qarib wala min ba'id. Sikit tak kena. Ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum saqat. Jatuh dah. Sebab apa jatuh? Sebab raja sendiri tafsir. Tabari sendiri tafsir. Siap-siap dah. Ni mana tengok pula ni. Nampak tu tak? Mana tengok pula kata duk royak kata belaga pula. Tak boleh kita nak pakai sebagaimana Tuhan royak. Nanti mari kita tengok. Supaya kita jadi jelas dan jadi tak kelang kabut. Dia bawa data mari ayat orang tanya. Di sini bawa data mari kata ayat ni belaga sungguh kedak. Ayat mana? Ayat kata bunyi kata kerana Tuhan royak kata di dalam Al-Quranul Karim ayat 88 daripada surah Al-Qasas. Daripada mana? Daripada suratul Qasas. Suratul Qasas, cuba kita tengok ayat yang ke-88. Ni saya nak tunjuk di dalam Quran ni, nak nampak selalu supaya tengok sini nah ayat 88. Dia kata lagu mana? Cuba kita tengok, buka suratul Qasas. Cuba kita buka dengan mata kita buat dah dalam gambar tu. Tuhan kata kan? Tuhan kata auzubillahi minasyaitanir rajim. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Dan janganlah engkau menyembah Tuhan yang lain bersama-sama Allah. La ilaha illahu. Tiada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan diri kepadanya malaikat dia, malaikat Allah. Kama dia Tuhan katakan, sini tepat yang nak royak kata kaedah yang nak royak atau Quran kita nak pergi pakai sebagaimana Quran royak. Kalau lah tak tahu sebagaimana jalannya mereka, dia kata habis licin dia kata. Punahlah Quran belaga sama sendiri jugalah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu binasa belaka malaikat muka bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata zahir bagi ayat Quran ni lah mana? Iaitu semua perkara tu binasa belaka. Gapo hak binasa belaka? Tak kira lah perbuatan Tuhan, sifat Tuhan, nama Tuhan, masuk gamnya belaka semua. Malaikat tak binasa ya. Gapo nama? Muka Tuhan. Sebab gapo sebab dia kata tengoklah pada ayat tu. Tengok pada ayat tu kullu syai'in. Kalimah kullu idafah kepada isim nakirah. Kullu idafah kepada mana? Kepada isim nakirah. Maka ia kata kaedah tubik kata gano tiap-tiap kullu, lafaz kullu
apabila idafat kepada nakirah tufidu apa? Yufidul ihatah al-afrad, dia kata. Mana kata merangkungi habis licin. Tu merangkungi habis licin. Kena tak tu? Kena dengan kaedah. Semua habis licin, tak tinggal apa sekarang. Malaikat apa nama? Muka Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Hak tu ya hak tak binasa. Hak lain binasa habis, dia kata. Hak lain binasa habis. Nampak tu tak? Itulah zahir bagi Al-Quran, dia kata. Sebab tu kena takwil sini. Kalau tak takwil gak, orang duk kata takwil tu ibtira al-fitnah tu tak kena. Takwil sini untuk nak merahmati manusia. Kalau tak takwil punah, dia kata. Dia kata zahir bagi Quran, Tuhan tinggal muka sekarang. Muka mana? Muka apa dia? Muka hak mana? Muka seperti dia, tak ada muka hak lain. Nampak tu tak? Muka seperti hak dia, bukan muka lain. Dengan sebab itu kita nak faham di sini kata itu bukan zahir bagi Quran. Itu bukan zahir bagi Al-Quranul Karim, bahkan zahir bagi cara mikir seorang mana-mana yang yang mana? Yang berpendapat, yang berjalan ni, yang seberjalan ni dengan Al-Jahmiyun. Nah, mereka hak pasal tu. Mereka seumpama tu. Malak tu dah. Kita faham. Kalau gitu, coba kita tengok jadi jelas. Ayat ni kalau kita perhati jadi jelas, jadi molek. Quran kita ni, coba kita tengok perkataan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Dia kata kan? Dia kata, wal Qur'anu yufassiru ba'duhu ba'da. Bermula Al-Quran, ia mentafsirkan setengah di atas setengah. Wa hadha awla ayufassara bihi. Hak ni lah hak utama sekali kita nak mentafsirkan Al-Quranul Karim. Jalan hak molek sekali kita nak tafsir Quran, iaitu tafsir Quran dengan Quran. Tu dia. Kemudian thumma al-ahaditsus sahihah, kemudian hadis sahih. Thumma al-athar, thumma al-athar, kemudian kesan-kesan di situ mana? Pendapat sahabat, perkataan pendapat sahabat, tabi'in, atba'it tabi'in. Tu cara mentafsirkan Al-Quranul Karim. Cara nak tafsir Quran yang lagu tu. Maka ayat ni kullu syai'in halikun illa wajhah ni, cuba kita kembali kelik kepada mana? Kelik kepada perkataan Al-Imam Ibn Kathir pun tak apa, dan imam-imam yang lain lagi. Mari kita tengok. Mari kita tengok. Belum daripada kita nak pergi pada Imam Ibn Kathir, coba kita tengok Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala dulu. Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, dia nak kata lagu mana di sini? Dia nak kata lagu mana? Kerana gapo kita kena kembali kelik pada tokoh-tokoh ulama di sini, supaya kita itu tak jadi keliru dalam masalah faham. Tak jadi gapo, tak jadi keliru dalam masalah faham. Belum daripada kita nak pergi pada Imam At-Tabari, kita nak royak dulu. Belum daripada kita nak tengok hak ulama kita nak royak dulu hak ulama kita faham ni kesimpulan lagu mana. Tadi kita royak dah kata Quran hak molek sekali kita tafsir Quran dengan Quran. Di sini di perkataan kullu syai'in halikun illa wajhah ni, kita kena kembali ayat tadi tu kepada ayat daripada surah Ar-Rahman. Cuba kita tengok lah gambar. Suratul Rahman ayat 20 hingga 27. Ayat tadi, ayat kullu syai'in halikun illa wajhah tadi itu kena kembali klik pada suratul Rahman. Suratul Rahman ni bunyi kata gano ayat yang ke-20 27.
Tuhan katakan kullu man 'alaiha fanin. Tiap-tiap mereka yang ada di atasnya. 'Alaiha di atas apa tu? Katanya alim ulama kita di sini, iaitu ada di atas muka bumi. Ai 'alal ardi minal hayawanat daripada semua benda hidup jalan atas muka bumi ini. Maksud utama sekali yakni manusia dan jin dan binatang lain-lain. Tuhan katakan tiap-tiap perkara yang ada atas muka bumi ini fanin. Apa makna fanin? Binasa. Makna binasa. Wa yabqa, dan kekalah wajah bagi Tuhan engkau yang bersifat. Wajah tu bersifat dengan apa? Yang ampunya kemuliaan dan kemegahan. Itu maknanya. Makna kata kullu syai'in halikun. Apa makna syai'in di situ? Syai'in di situ kena kepada man 'alal ard. Mereka yang ada atas muka bumi daripada manusia dan jin dan binatang. Itu mana kullu syai'in halik. Allah Ta'ala sendiri tafsir kata kullu man 'alaiha fan. Adakah Allah Ta'ala ni ada bumi? Panak wayak kata lagu mana? Kata binasa bilicin sifat Tuhan, perwaktu Tuhan, nama Tuhan, malaikat muka sekarang. Ni menunjuk kata akal mereka itu qiyah Tuhan, nampak Tuhan sepengah dia. Dia tak kembali kelik kepada ayat yang muhkamat. Yang Tuhan royak kata kullu man 'alaiha fanin. Hak binasa itu makhluk, bukan khaliq. Bukan khaliq, makhluk, bukan khaliq. Yang binasa tu. Tapi mereka ini royak kata gana? Royak kata semua sifat Tuhan, perwaktu Tuhan, nama Tuhan binasa bilicing. Malaikat muka Tuhan hanya jua. La haula wala quwata illa billah. Berat lagu ni. Ini salah besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha ayyuhar rajul. Ittaqillaha ayyuhar rajul. Ittaqillah. Takut olehmu akan Allah Subhanahu wa taala muduk main dengan ayat Quran lagu ni. Allah Subhanahu wa taala kuasa di atas kamu kalau Tuhan itu merka di atas kamu. Karena kamu ni duk main ayat Quran lagu ni. Lebih teruk daripada ahli maksiat ni lagu ni. Orang main judi, main sihir, main berapa nama, hak ni teruk lagi ni. Walaupun sihir tu pun dia berat juga, tapi hak ni teruk lagi. Kerana main nak punahkan ayat Quran ni. Subhanallah. Nak bantu hak kita, jangan dah ambil ayat Quran ni dia bantu mazhab kita. Tak boleh. Ya Quran tak ada bantu mazhab kita. Kita nak cari wahyu lain, tak apa. Masalah tu. Tapi Quran ni tak bawa lah tu. Nak takut atik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat berani tak kalau gitu. Ni hak Tuhan ni bukan hak hamba. Bukan hak parti tu parti ni tak. Hak Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah Rabbul Alamin. Tuhan royak sendiri kata tiap-tiap perkara yang ada atas muka bumi ni hak tu hak binasa. Masuk zat Tuhan. Masuk sifat Tuhan, masuk perwaktu Tuhan, masuk nama Tuhan. Kalla. Tak sama sekali. Dengan sebab itulah Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, cuba kita tengok dalam ayat suratul Hadid, ayat yang ketiga. Dia kata, cuba tengok dalam gambar ni. Ini tafsir Tabari dan perkataan Imam At-Tabari dalam gambar ni. Dia kata, wal qawlu fi ta'wili qawlihi ta'ala. Ay wal qawlu fi tafsiri qawlihi ta'ala. Kita ayat dah bak ta'wil hak Imam Tabari sebut ni makna tafsir. Bukan makna paling makna hak menunjuk kepada makna hak lain. Dengan ketiadaan izinnya daripada Tuhan. Hak tu bukan. Hak tu ta'wil hak Mu'tazilah. Ta'wil Jahmiyah. Ta'wil puak-puak Mutamasy'ir. Bukan ta'wil ahli sunnah. Bukan ta'wil mazhab salah. Ta'wil mazhab salah makna lain. Kita telah menghuraikan dah. Pada ayat huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim tadi itu, cuba kita tengok suratul Hadid ayat yang ketiga.
Lalu Imam At-Tabari yang nak syarahkan kalimah al-akhiru. Kalimah apa? Al-akhiru. Nak ayat kata Tabari ni faham sebagaimana hak kita ayat ni. Ni raja juga ni. Pendapat raja juga ni. Yaqul wal akhiru ba'da kulli syai'. Ia kata akhiru tu iaitu ada selepas daripada semua perkara. Bi ghairi nihayatin, dengan ketiadaan penyudahan. Wa innama qila dhalika kadhalik, dan sesungguhnya dikatakan demikian itu li'annahu kana wala syai', kerana dia itu ada didapati Tuhan itu tak ada gapo lagi di kalangan makhluk, sebagaimana kita syarah dah tadi. Ada khalik, kerana dia khalik dah menjadikan makhluk. Maujudun siwahu, nah makna tak ada perkara yang ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kainun, dan Allah Ta'ala itu ada ba'da fana'il asya'i kulliha. Allah Ta'ala itu ada setelah daripada binasa semua perkara daripada makhluk belaka. Bukan fana, bukan mana binasa sifat Tuhan, perbuatan Tuhan dan nama Tuhan. Tak. Sebagaimana kita tengok lagi tak? Kama qala jalla sana'uh kullu syai'in halikun illa wajhah. Tengok Tabari faham. Ya ambil ayat kullu syai'in halikun illa wajhah, royak kata hak binasa makhluk Tuhan. Daripada manusia, binatang dan jin. Tak ada royak kata sifat Tuhan tu binasa bilicing. Tak ada lagu tu. Ambil fahaman daripada mana? Min aina ataita bihadzal fahm? Ambil fahaman daripada mana? Tak lain tak bukan wa afidatuhum hawa. Akal fikiran ni penuh dengan hawa nafsu. Jangan buat main dengan ayat Quran lagu ni. Tuhan markalah kita jangan buat lagu ni, tak leh. Ni perkara-perkara yang kita kena tahu di sini. Tak leh kita nak buat mudah-mudah lagu tu. Nampak tu tak? Tu. Dan apa nama ni? Ayat hak ni Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Tengok Imam Ibnu Katsir pula sorang. Mudah-mudahan kita boleh reti, boleh faham sebagaimana ulama kita faham. Ia nak royakkan di sini. Ia nak royakkan di sini. Tu. Jadi belum daripada nak kita tengok Imam Ibnu Katsir, saya nak bubuh lagi sikit, iaitu Imam At-Tabari juga ia royak di sini. Nak ambil Tabari dulu. Belum pada nak pergi Ibnu Katsir, ambil Tabari dulu. Tengok hak tokoh hak tua ni dulu. Dia katakan no. Dia kata kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayat 20 ni 27 daripada suratul Rahman tadi itu Tabari katakan no. Tabari kata, coba tengok lagi kitab ni. Wa yaqulu ta'ala dzikruh. Allah Ta'ala sebut kullu man ala zahril ard, tiap-tiap mereka yang ada di atas muka bumi, min jin, daripada jin, wal ins, dan manusia, fa innahu halikun, maka sesungguhnya jin dan manusia itu binasa. Wa yabqa wajhu rabbika ya Muhammadu dzul jalali wal ikram, maka tinggallah, kekallah wajah Tuhan bagi engkau. Apa wajah Tuhan di sini? Makna itlaq sifat di atas zat Allah Subhanahu wa taala. Makna Tuhan itu bersifat dengan muka. Allah Taala itu mempunyai muka, sifat bagi Allah. Wahai Nabi Muhammad yang ampunya kemuliaan dan keagungan. Lalu Tabari kata Dzul jalali wal ikram min na'til wajhi. Dzul jalali wal ikram itu iaitu sifat bagi wajah Allah Ta'ala. Falidzalika rafa'a dzu. Dengan sebab itulah rafa' akan lafaz zu. Ni Tabari kata. Ni Imam At-Tabari kata rahimahullahu ta'ala, royak dengan cara jelas di dalam tafsir dia. Nah, di dalam tafsir dia dengan ketiadaan susuk-susuk. Dengan ketiadaan apa? Dengan ketiadaan susuk-susuk. Al-Jahmiyun dia kata ayat tu tinggal muka sekarang, hak lain binasa belaka. Ambil faham mana? Itu Tabari. Tengok Ibnu Katsir pula seorang.
Ibnu Katsir katakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya tafsir setengah di atas setengah. Cuba kita tengok. Cuba tengok dalam tafsir Ibnu Katsir ni, tafsir Ibnu Katsir ayat 26 27 daripada tafsir Ibnu Katsir katakan tengok. Nak baca dengar. Yukhbirullahu tabaraka wa ta'ala anna jami'a ahli al-ardi sayadhhabun wa yamutun ajma'un. Allah Ta'ala mengkhabar kata semua ahli langit dan ahli bumi ni lagi akan pergi belaka dan mati belaka. Wa kadzalika ahlus samawat, dan dimakan itu juga ahli langit pun mati binasa juga, illa man syaa Allah, malaikat siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendak. Wala yabqa ahadun siwa wajhihi al-karim, tidak tinggal seorang pun malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan muka yang mulia. Kenapa? Fa innar rabb ta'ala wa taqaddas, maka sesungguhnya Tuhan yang maha tinggi, yang maha bersih, la yamut, tak mati. Bal huwal hayyul ladzi la yamutu abada, bahkan dia itu hidup tak mati selama-lama. Kemudian Imam Ibnu Katsir dia kata lagi, dia kata lagu mana? Dia bawa data perkataan Sya'bi. Perkataan banyak tu dia wari doa Qatadah kata tu kita tak mahu nak baca situ. Dia kata qala Sya'bi. Ini orang panggil kata baca nak buat khulasah. Kalau nak mengaji kena seka-seka sebaris-sebaris. Orang mengaji belaka, tak kena bimbang situ. Tapi nak baca buat khulasah win apa kata ni hak ya syahid hak ya nak. Nah, syahid hak ya nak lagu mana? Iza qara'ta, apabila membaca kullu man 'alaiha fan fala taskut hatta taqra'a. Apa Sya'bi kata? Ulama besar ni, Sya'bi ni bukan orang lalu. Ibnu Katsir sebut, apabila membaca ayat Quran kata kullu man 'alaiha fan, maka jangan senyap, jangan berhenti hatta taqra', sehingga mana? Membaca wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Baca sambung lalu dah. Jadi baca kullu man 'alaiha fan, betul berhenti gitu. Sya'bi kata, baca sambung gitu. Dia kata wa hadhil ayatu ka qaulihi ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah. Tengok. Imam Ibnu Katsir kata ayat kullu man 'alaiha fan sama sahaja dengan kullu syai'in halikun illa wajhah. Kenapa Al-Jahmiyun ni tak kembali ke ayat mutasyabih ni kepada ayat muhkamat? Lah apa? Nak royak juga kata Tuhan tu binasa muka dia, binasanya sifat dia, perbuatan dia, nama dia, malaikat muka sekarang. Ambil faham mana? Kalau kita tanya gini, jihad lain pula. Ni makna kata hawa nafsu. Ahlil ahwa ya lagu ni. Hawa nafsu. Kamu tak akan boleh mengatasi kebenaran sama sekali. Selama mana kamu duduk di atas jalan kebatilan, sama tu kamu tak boleh nak mengakakkan kepala kamu di atas kebenaran. Tak sama sekali. Tak sama sekali. Kerana Allah Ta'ala yang membantukan benda benar. Al-haqqu mansurun wa mumtahinun fala ta'jab. Fahadhi sunnatur rahmani. Allah Ta'ala royak kata ini jalan ni sunnatullah. Kata Tuhan itu nak tolong benar-benar. Allah Ta'ala yu'ayyidul haq. Allah Ta'ala membantu benar-benar. Kamu tak benar. Ambil ayat Quran, tinggal setengah di atas setengah. Tinggal ulama. Lepas tu ayat Quran kata baca kitab sendiri, baca Quran sendiri. Tak guru, tak bergatu, tak bergani. Siapa guru kamu tafsir lah tu? Adakah guru kamu sama pangkat dengan Tabari? Adakah guru kamu sama pangkat dengan Ibnu Katsir? Kallah. Alfu kallah. Tak sama sekali. Sebab apa? Sebab hak ni hak benar. Ni tafsir sungguh, ni ahli tafsir sungguh, bukan orang lain. Jangan padat dah. Tak usah dah kacau lah. Tak naik. Tak naik sama sekali jalan kebatilan. Wa hadhihi al-ayatu ka qawlihi ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah. Supaya dengan ayat tu. Ayat ni tafsir ayat ni. Tu. Waqad na'ata ta'ala wajhahul karim fi hadhihi al-ayah bi annahu dzul jalali wal ikram.
Dan sesungguhnya Allah Ta'ala mensifat akan diri, akan mukanya. Ni di sini makna kata Ibnu Katsir, isbat kata muka itu adalah satu sifat daripada sifat Allah. Buat apa? Kerana Tuhan menyifatkan diri dia. Tuhan rakyat kata dia ada muka, sudah. Tapi bukan muka seperti ni lah. Tu supaya kita beriman kata Tuhan dengar, tapi bukan dengar ni lah. Nampak? Tuhan melihat, tapi bukan melihat hak pasal ni lah. Situ boleh, sini pun sama. Allah buat payah ada. Tu. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala mensifat akan wajahnya yang maha mulia di dalam ini ayat dengan bahawasanya ampunnya kemuliaan dan keagungan. Tu sekadar tu hamba nak baca wipeh. Tak ada jadi silap apa dah. Nak ayat kata Imam kita ambil ayat Quran ni tafsir setengah di atas setengah. Tak ada pia dok gi pehel kata semua sifat Tuhan tu binasa belaka malaikat tinggal berapa? Tinggal muka saja. Hak ni apa yang kata? Perkara yang dibawa datang oleh orang hak tak erti katalah tu. Nah, orang hak tak erti. Baik. Siapa hak isbat muka bagi Allah Subhanahu wa taala? Man? Setelah daripada kita tengok dah Tabari, tengok dah Ibnu Katsir, tengok ayat Quran sendiri. Tabai, siapa hak isbat muka bagi Allah Subhanahu wa taala? Kita tengoklah kitab Maqalat Islamiyin bagi Imam Abi Hasan Al-Asy'ari Ayyuhal Jahmi. Kalau kuasa kamu nak ayat kata Imam Al-Asy'ari ni mujassimah musyabbihah, falyatafaddal. Ni di dalam kitab Maqalat Ashabil Hadis, Maqalat Islamiyin, Imam Ibn Katsir itu Imam Al-Asy'ari kata dalam halaman 345. Dia kata gano? Dia kata wa anna lahu wajhan, dan sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu wajah, kama qala ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ambil ayat tadi tu mari isbat kata Tuhan kita mempunyai sifat wajah. Ada lagi nak kacau lagi? Oi, tak sedut kacau sangat. Satu, kemudian orang hak syarah Sahih Bukhari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia nakal mari daripada perkataan apa? Perkataan Imam Ibn Battal. Ibn Battal ni orang mutaakhirin dah dia, tapi tak apalah, dia nak isbat lagu mana ni, nak apa nama, nak faham ke ayat tadi tu lagu mana. Cuba kita pergi tengok dalam Fathul Bari ni Fathul Bari muka apa nama 190 ni juzuk yang ke berapa ni, juzuk yang ke 28. Juzuk yang ke 28. Nanti kita tengok dalam gambar ni. Rakam hadis tu rakam banyak mana? Rakam dia tak ada waris sini dia waris bab. Dalam kitab cuba tengok. Babu qaulillahi ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah ni. Imam Ibn Battal katakan Imam Ibn Battal kata gini. Cuba kita tengok. Tengok dalam kitab tu nah. Tengok kata, cuba kita tengok dia kata qala Ibn Battal. Berkata Ibn Battal fi hadhil ayah, pada ini ayat wal hadis, dalalatun, tunjuk ke ala anna lillahi wajhan, ada bagi Tuhan itu wajah, wa huwa min sifati zatihi, sifat wajah ni daripada sifat zat Tuhan. Sifat wajah ni adalah sifat zat Tuhan. Kenapa Tuhan itlak muka? Tepat kerana muka Tuhan ni hak mulia sekali. Sebab itulah Nabi itu minta kepada doa kepada Allah Subhanahu wa taala nak tengok Tuhan, tengok muka Tuhan ya, bukan tengok semua zat. Kita orang beriman kata akhirat esok kita boleh tengok Tuhan, tapi tengok muka Tuhan ya. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazrati ila wajhikal karim. Nabi minta doa hak tu. Nak tengok muka Tuhan, sebab Tuhan nak ihatah tak leh. Nak meliputi tak leh zat Tuhan, tapi tengok wajah Allah Taala hanya jua. Hak tu ya. Sebab tu Ibnu Battal kata wa huwa min sifati zatihi wa laysa bijarihatin wala kal wujuhi ila allati nushahiduha minal makhluqin.
Dia kata, Ibn Battal kata, wajah ni satu sifat daripada sifat zat. Dia tu bukan beranggota, bukan seperti muka-muka yang kita dok tengok akan dia daripada kalangan makhluk ni. Kama naqul, sebagaimana kita kata, innahu alimun, Allah Ta'ala itu mengetahui, wala naqul innahu kal ulama. Allah Ta'ala itu mengetahui, tapi kita tak kata Tuhan itu seperti ulama allazi nusyahiduhum, yang kita dok tengok perhati pada ulama tu. Kita tak kata lagu tu. Intaha perkataan Imam Ibnu Battal. Kalau kita nak ayat kepada umat Islam, kata mana? Sifat wajah ni sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang orang Jahmiyah tak mau nak beriman. Tu kerja dia nak buat mana? Bukan kerja kita. Tu ada dah, kita wari banyak dah tu. Wari banyak dah. Nampak tu tak? Habis itu. Kemudian ayat yang terakhir, insya-Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang terakhir. Sabar dengar sikit Ayat terakhir kita nak wari dengan cara cepat-cepat. Dia apa nama ni berkata, mereka ni hak duduk di atas aliran Jahmiyah ni, dia berkata-kata, kalaulah Al-Quran itu kita tak boleh nak kata di sana tu, boleh kita nak takwilkan dia, tak boleh kita nak kata ada majaz. Quran ni kalau tidak ada majaz, maka Quran tak ada balaghah, dia kata. Maka Quran tak ada apa? Tak ada balaghah, dia kata. Balaghah ni duk dimajaz sekarang ya, salah-salah gitulah. Sedangkan Imam Syafi'i ni dalam lugah Arabiah ni hujah tak? Hujah. Kenapa dalam kitab risalah tak sebut bak majaz walaupun sepatah pun tak ada. Satu kalimah pun tak ada. Imam Abi Yusuf rahimahullahu ta'ala dalam Jami'ul Kabir, Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, tokoh mazhab Al-Hanafi, dalam Jami'ul Kabir tak ada cara walaupun sikit pun tentang al-majaz, tak ada sebut pun. Dan As-Sibawai, Khalil ibni Ahmad dan Abi Amr ibni Ala, tak, mereka itu tak ada cakap tentang masalah masalah majaz. Makna kata gunakan lafaz hak tak ada hantar mari di atas lafaz asli, lafaz hakikat tadi itu, dia tak ada kecek walaupun sikit pun dari kitab-kitab mereka, walaupun isyarat pun tak ada. Kerana kita ayat dah mereka nak buka bab majaz, kerana mereka nak mu'attilahkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama Tuhan, perbuatan Tuhan. Sebab tu Imam Syafi'i ni reti lurah tak? Reti lurah. Malaikat di sisi Kausari tak reti lurah, tapi pakar juga orang-orang tu dah. Pakar juga. Tak apalah. Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, Imam Malik, Imam Abi Hanifah, Imam Al-Thawri, Imam Al-Auza'i, sebagaimana mereka ini nakal ada kitab-kitab mereka, tak ada dia duk kecek lagu tu. Kata ini ni majak ni tak boleh kena tahu ni. Nah, majak ni sebab apa? Sebab kalau tak ada majak ni tak boleh balaghah. Mana? Si bawah ini ahli balaghah sekali lah, walaupun dia hebat dalam masalah nahu. Al-Khalil tak reti balaghah dapat biasa ni. Mungkin, ya Allah. Abi Amr ibni Ala tak faham balaghah. Allah. Nampak tu tak? Nanti kita kecek bab suku lah, bab balaghah insya-Allah taala. Bukan bab dia ni nak lalu sahaja. Ni bab balaghah, balaghah nak ada majak begitu, majak begini. Mereka itu tak ada sebut walaupun sepatah pun. Ni tepat-tepat yang kita kena ambil faham di sini. Nampak tu tak? Bukan kita dah hurai sendiri masalah ni. Bukan dah baca kitab sendiri. Bukan dah mengaji dengan tok guru pasal Jawi saja. Ambil pada tuai bahasa. Nah, kalau dah mengaji dengan tok guru Jawi saja, dia tak kecak. Orang panggil tata bahasa, orang panggil suasana, zauq, kemanisan arak tadi tu tak ada. Tu ya cara lagu tu. Ni dok sengkau orang mengaji tak mengaji. Dok nampak orang lekas sebab tu tubik lagu ni. Tak, bukan lagu tu. Nampak tu tak? Ni tepat-tepat yang kita nak faham. Yang ambil ayat mana? Satu ayat akhir kita nak ayat kata
Di sini wajib kena takwil ayat Quran, tak takwil tak leh gitu lagi ni. Mana? Ayat mana? Ayat tu kata dalam surah tu Al-Isra. Cuba kita tengok dalam tafsir Tabari ni. Dia kata al-qawlu fi ta'wil qawlihi ta'ala. Ya bagi ayat ni. Ya bagi ayat mana? Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Berapa kali dah kita duk baca. Tapi bahasa pecang ni bahasa duk kecek wah tulah. Buat apa? Kerana nak jaga maslahat. Bukan nak jaga kebenaran. Haula la yuridun al-haq. Fashhad ya Allah. Mereka ni tak ada nak kebenaran. Allah Ta'ala menyaksilah benar ni. Tak ada nak benar. Kalau nak benar-benar, boleh faham dah. Tapi nak muka lain. Tak apa? Kita nak royak hak kita. Yang mana royak dia mau royak lagi. Tak ada berapa. Dia kata ayat ni lah, dia kata maka sesiapa yang adalah dia pada ini hazihi mana? Pada ini mana? Mari kita tengok Tabari sebagai ketua dalam masalah tafsir, raja dalam masalah tafsir. Ini dah tafsir sendiri. Dia kata siapa dia buta dalam mata, siapa dia buta dalam dunia, maka akhirat dia buta. Nyanyi orang buta, dia kata. Sebab tu nak takwil Quran. Dok nak takwil Quran. Nak tuwil Quran kok tu. Tak boleh buat gitu. Quran ni bukan hak orang tu orang ni. Quran ni kalamullah subhanahu wa ta'ala. Hak orang Islam seluruh. Wajib orang Islam kena jaga meruah Quran daripada kena buat khianat. Orang panggil ittihal mubtilin wa ta'wil jahilin. Sebagaimana hadis yang hasan lah. Sebagai setengah-setengah ulama hukum kata, takwil pasal tak tahu gapo tu. Takwil hawa nafsu tu. Kalau nak menakwil, kalau ada korenoh, lain buku, lain kira. Ayat ni bukan maksud gini. Sebab maksud gini Tuhan sendiri tafsir. Seperti mana ayat kita dengar kullu syai'in halikun illa wajhah tadi. Okey tu. Sini pun Tuhan tafsir sendiri juga. Ni nak ayat kata nak lari tak leh dah dah. Nak lari tak leh dah. Ini orang panggil kata orang tak pandai hipung ayat. Maaflah dah nak misal sikit seperti kera. Azakumullah. Biasa tengok kera pergi belalai tak? Kera apabila dia pergi belalai ni, dia pergi tup hak ni. Boleh dah aku seka. Lepas tu tangan dia adanya lah. Tangan ada dua lah. Nampak pula seka lagi. Menyak pula. Nak pula jadi dua. Nampak tu? Apabila ada dua, dia nak pergi pula sah lagi. Dia tak di ketiak dia ni. Tak ketiak yang keempat ni. Paha yang kelima. Hak kelima ni ya pah. Gi telucuk hak ni, telucuk hak ni. Gi. Dia tak pandai nak bubuh dalam sarung dia. Tak pandai nak taruh. Jelah dah. Ayat Quran belana-lana, pelaga ayat gitu, pelaga ayat gini, ulama poroyak mari dengan cara jelas. Tak pandai. Ya Allah. Ni tak ada nak kata nak misal ya. Tak ada nak kata gitu tu, nak misal saja. Jahmiyah ni tak gerak. Hujah tak ada. Apa ada? Ada hawa nafsu nak benar dengan Quran. Nak mengatasi Quran. Jauh. Sebab tu ulama dia katakan, tengok ahli tafsir sungguh katalah mana. Ni hak jatah sungguh ni bukan hak betina lah ni. Ni raja sungguh ni dah mana? Ikhtalafa ahlu ta'wil fi ma'na alladhi ushira ilaihi biqaulihi hadhihi. Tengok. Telah berselisih, mana tak ada perselisihan kalangan ahli ta'wil, mana ahli tafsir sini. Pada makna yang diisyarat kepadanya dengan firman kata hadhihi. Wa man kana fi hadhihi tadi itu faqala ba'duhum, maka kata setengah daripada ulama tafsir ushiru bidzalika ila an-ni'amil lati a'addaha ta'ala dzikruhu biqaulih. Tengok. Apa nama hadhihi tadi itu menunjuk kepada mana? Menunjuk demikian itu kepada nikmat-nikmat yang telah sedia akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman kata. Katakan tengok hadhihi. Isyarat klik man no hazihi tu musyarah ilaih klik man no klik sini. Klik pada ayat
suratul Isra ayat 70. Tengok ulama ya tafsir. Ya tak tafsir kodah gitu. Nak tahu bukan lagu tu. Saya katakan walaqad karramna bani Adam. Dan sesungguhnya kami memuliakan anak Adam. Tengok lagi tak nah. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Ya Allah Ta'ala menanggungkan, mana menselamatkan dia tadi itu di mana? Di atas bombing, di atas muka bombing ataupun di laut. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan Allah Ta'ala itu memkurniakan kepada manusia itu daripada kebaikan. Wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, dan Allah Ta'ala memuliakan anak Adam di atas kebanyakan daripada makhluk-makhluk yang Tuhan jadi lebih lagi. Mana kata hal keadaan tafdila, berlipat ganda lagi. Lalu dia kata faqala wa man kana fi hadhihi a'ma, hadhihi a'ma tu hadhihi tu klik kepada ayat walaqad karramna bani Adam. Allah kata gapo nak royak? Nak royak kata mereka ini tak nampak kebaikan Tuhan. Tak nampak hadhihi a'ma, mana tak nampak kebaikan Tuhan. Tu dia. Sebab itulah apa nama Muhammad ibn Abi Musa sebagai tokoh ulama, dia mari tafsir ayat wa man kana fi hadhihi a'ma. Kita tengok lagi tak tu, fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dia kata faqala wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Katanya Muhammad ibn Abi Musa, dia kata mana? Dia kata sesiapa amiya an syukri hadhihi ni'am, sesiapa yang buta, yang tak nampak daripada nak mensyukurkan akan ini nikmat fid dunia, dalam dunia ni, fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Maka orang tu di hari akhirat esok dia akan gelap mata, tak nampak dan sesatnya jalan. Wa qala akharun, dan kata hak lain di kalangan ahli tafsir, bal makna dhalik, bahkan makna dimakin itu, wa man kana fi hadhihi dunya a'ma an qudratillahi fiha wa hujajihi fahuwa fil akhirati a'ma. Tengok, sesiapa yang adalah dia dalam dunia ni tak nampak, daripada apa tak nampak? Daripada kekuasaan Tuhan padanya, pada ini dunia, dan hujah-hujah Tuhan dalam ini dunia, maka dia itu di hari akhirat dia akan buta juga. Abdullah bin Abbas kata mana? Abdullah bin Abbas tu kata sebagaimana Imam Ibnu Jarir At-Tabari kata dalam kitab tu, dia kata yaqul, berkatanya Abdullah bin Abbas, man amiya an qudratillah fid dunya fahuwa fil akhirati a'ma. Siapa dia buta daripada kuasa Allah Ta'ala di dunia, maka dia itu buta juga di hari akhirat nanti. Banyak lagi hak waktu bik mari. Banyak lagi hak Imam At-Tabari bawa data di sini. Nak kita faham. Lalu kalimah a'ma di situ makna tak nampak daripada gapo? Tak nampak daripada nikmat Tuhan, kuasa Tuhan, hujah Tuhan. Bukan makna kata tak nampak sampai buta, tapi orang panggil kata buta mata hati. Boleh panggil. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi Al-Jahmiyun kata orang hak buta tadi itu ia akan buta juga di hari akhirat esok. Hak itulah zahir bagi Quran. Abdullah bin Abbas tak faham lagu tu. Qatadah pun tak ada faham lagu tu. Muhammad ibn Abi Musa tokoh ulama pun tak ada faham lagu tu. Ambil ilmu mana? Kamu ambil ilmu daripada siapa? Duk mai royak tentang Quran hak Islam kita ni lagu ni, ambil daripada mana? Fahal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana? Adakah di sisi kamu tu wahyu suku, ilmu lain pada Allah Ta'ala mai royak kata hak kami faham ni gini, itulah zahir bagi Quran. Orang lagu ni orang tak ngaji usul tafsir. Orang hak biasa ni orang tak ngaji usul tafsir.
Sebab ia faham Quran ni zahir di atas sesat dan kufur. Tak. Quran tak menunjuk sama sekali perkara yang mustahil pada akal. Tak tunjuk lah tu. Tu cara dia. Dia kata, itulah zahir bagi Quran. Itulah dalil kata wajib kita kena takwil Quran. Allah, wajib kena takwil Quran. Tak, bukan lagu tu. Kemudian Abdullah bin Abbas, Qatadah, Muhammad ibn Abi Musa faham daripada ayat mana? Hak pertama sekali ulama jawab kata ya faham daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tafsir. Pak Nabi tafsir ayat gapo pada dia? Ulama pergi kaji, tubik dalil kata hak ni. Daripada surah Taha ni ayat. Ayat kata gana 125. Tuhan kata gana akhirah insya-Allah. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tengok, siapa dia paling daripada mengingati aku, maka sesungguhnya dia akan hidup dalam keadaan susah payah dan Tuhan akan hisab dia pada hari kiamat esok dalam keadaan buta. Lalu dia tanya Tuhan, Tuhan, kenapa kau mung tu baki aku dalam keadaan aku buta, sedangkan aku dulu tu celak? Tu nak ayat tetap buta mata kan? Buta apa? Buta mata hati daripada nak syukurkan terhadap nikmat Tuhan dan apa nama kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu lagu mana? Lalu ulama dia mari tafsir kata gano. Mari kita tengok sikit nak habis dah ni. Tafsir kata hak kata buta tadi itu makna buta mata hati. Makna buta mata hati. Ulama kata gitulah, buta mata hati. Dia tafsir Quran dengan Quran ini makna kata dia buta mata hati. Itu makna dia. Nampak tu tak? Itu saya buat kesimpulan tengok pada masa tu kita pakai masa banyak sikit memadai dah situ. Nak ayat kata mana? Kesimpulan kata suratul Isra ayat 72. Buta di situ makna buta mata hati. Pia kata Allah Ta'ala sendiri royak dalam Quran dia. Kamar dia pia apa hal lagu tu? Abdullah bin Abbas, Qatadah, Muhammad ibn Musa. Tak ada lagi 3 orang. Kamar dia Tabari pula duduk bawah. Lepas tu boleh tengok hak lain ke support tu. Maka kita buat kesimpulan kata tak ada jalan kata Quran ni nak belaga sama sendiri. Kata Quran ni menunjuk di atas kufur, menunjuk di atas sesat. Zahir Quran ni bukan murak, dak. Hak tu riwayat je ledah lah. Murak dah lah, nak gapo lagi. Cuma dia dak faham zahir hak akal dia, yang nak ijbari di atas orang. Hak tu bukanlah zahir bagi Quran sungguh. Hak tu zahir bagi akal fikiran dia. Itu sebagai kesimpulan ayat ni dan kesimpulan cara kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala di atas mazhab salah ni lagu mana kita telah buat khulasah maridah. Maka situlah dulu insya-Allah taala pada perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan kita diselamat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kacauan pahaman mereka-mereka yang menyeleweng daripada kebenaran ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala hal keadaan kita selamat daripada cara-cara memikir yang munharifah umpama tu. Cara-cara memikir yang menyeleweng seumpama tu. Itulah harapan kita, permintaan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita. As'alullah Subhanahu wa taala bi asma'ihil husna wa sifatil ula ay yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.